أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, kita sama-sama dapat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam ini. Mudah-mudahan Allah jua yang akan mengumpulkan kita pada sebaik-baik tempat di akhirat kelak di sisinya, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, berbekalkan masa yang ada, marilah sama-sama kita membaca sepotong ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam suratul Kahfi. Bagi mana-mana yang mempunyai apps Al-Quran dalam telefon masing-masing, bolehlah sambil-sambil nak tengok, nak rujuk ataupun nak buka, iaitu merujuk ayat yang ke-13. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Suratul Kahfi ayat yang ke-13. Ini membawa kita kepada tajuk pada malam ini, iaitu membongkar hikmah pemuda gua, merujuk kepada pemuda-pemuda Ashabul Kahfi yang menjadi tajuk ataupun tema kepada surah ini. Baik, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kami menceritakan, kami mengkisahkan kepadamu wahai Muhammad tentang perihal mereka, tentang kisah mereka, bil haq, dengan hak, dengan benar. Siapa mereka? Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Wazidnahum huda, dan kami tambahkan kepada mereka hidayah petunjuk. Cukup bagi kita membicarakan dan menafsirkan cuma satu ayat pada malam ini sebagai muqaddimah dan permulaan kepada pertemuan kita. Ayat ini adalah merupakan penjelasan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, sekaligus
merupakan jawapan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum itu suka saya menarik perhatian supaya tuan-tuan dan puan-puan juga memerhatikan 3 ayat sebelumnya. Kita baca tadi ayat yang ke-13. Cuba rujuk kembali ayat yang ke-10, ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Dalam ketiga-tiga ayat tersebut, Allah memberikan penjelasan dan panduan berkaitan kisah mereka, iaitu ketika mana para pemuda yang beriman ini melarikan diri daripada kejaran tentera-tentera di bawah pengurusan dan pentadbiran raja yang zalim, raja yang ekstrim dan diktator, memburu mereka sehingga memaksa mereka melarikan diri ke kawasan pergunungan. Lalu di kawasan tersebut mereka telah menemui sebuah gua, dan mereka telah menjadikan gua tersebut sebagai tempat persembunyian sekaligus sebagai tempat istirahat buat mereka. Tuan-tuan, sekiranya kita juga berada di tempat yang sama, dikejar oleh tentera-tentera kerajaan, dikejar oleh tentera-tentera pemerintah yang nak kejar kita, nak hambat kita, nak tangkap kita, nak ikat kita, nak hukum kita. Kita dalam keadaan gelisah, kita dalam keadaan tak selesa dan panik, tak tahu arah nak pi ke mana, nak bersembunyi ke mana, nak tuju ke mana. Lalu Allah meletakkan mereka di dalam sebuah gua, dan dalam keadaan inilah mereka meminta pertolongan daripada Allah dengan serangkap himpunan doa yang cukup indah dan menarik. Tuan-tuan pun bolehlah menjadikan doa ini sebagai doa harian. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah, kurniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, rahmat dari khazanahmu, wa hayyi' lana min amrina rasyada, dan sempurnakanlah bimbingan, sempurnakanlah petunjuk pada urusan kami. Bila mereka tersepit, bila mereka tak tahu nak buat apa, mereka berdoa meminta petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah kehidupan seharian kita. Ada masa-masa tertentu Allah memberikan kesenangan dan kelapangan dalam hidup kita. Waktu-waktu seperti ini kita jarang ingat kepada Allah, kita jarang nak berzikir, kita jarang nak berdoa kepada Allah. Tetapi kadang Allah memberikan kehidupan kita ini susah, kehidupan kita ini tersepit, kehidupan kita ini tertekan dan sebagainya. Dalam waktu-waktu seperti inilah kebanyakan manusia mula mengangkat tangan mengadu, berdoa meminta kepada Allah. Mereka meminta petunjuk daripada Allah. Lalu ayat keseterusnya menceritakan Allah telah melenakan mereka, menidurkan mereka hampir ratusan tahun, dan kemudian Allah membangkitkan mereka kembali untuk Allah uji siapakah di antara dua golongan yang boleh menilai, yang boleh mengetahui tentang berapa lamakah mereka tidur di dalam gua tersebut. Sebab bila mereka bangun daripada tidur dan lena yang panjang, mereka berpecah kepada dua golongan. Satu golongan mengatakan mereka ni dah tidur hampir sehari penuh, manakala golongan yang kedua mengatakan mereka cuma tidur separuh sekerat hari sahaja.
Walhal kedua-duanya sudah terkeliru, sedangkan Allah sudah menidurkan mereka hampir ratusan tahun. Kerana apa mereka terkeliru? Kerana tidak ada tanda-tanda, condition yang memaksakan mereka memberikan pendapat lebih daripada itu. Cuba tuan-tuan bayangkan, kalau kita dilenakan oleh Allah hampir ratusan tahun, secara logika biasa, secara adat biasa, kalaulah rupa saya yang tuan-tuan tengok depan hari ni tertidur 300 tahun, agak-agak hak tak berapa nak ada janggut ni, 300 tahun jadi janggut panjang mana kalau bangun? Mungkin parah pusat, mungkin sampai ke kaki, 300 tahun. Mungkin rambut hak lagu ni jadi macam Ramli Sarip. Mungkin kulit hak terik, kulit hak merening ni 300 tahun mungkin kendor. Dan kondisi gua pun sama, ratusan tahun. Mungkin ada batu yang rekah, batu yang pecah, sarang labah-labah, macam-macam. Tapi bila mereka dibangkitkan kembali, kondisi secara logika dan adat tu tak berlaku pada mereka. Seolah-olah seperti baru tidur, walaupun dah ratusan tahun, bangun lagu ni juga. Jadi sebab itulah sehari penuh kot kita tidur, hari pula separuh hari kot kita tidur. Tak ada kesan dan kondisi yang mereka rasakan lebih daripada ratusan tahun. Baik, di sini adalah sesuatu yang menarik. Sebelum kita masuk ayat yang ke-13, kalau tuan-tuan perhatikan, 3 ayat ini adalah merupakan kemuncak dan klimaks kepada pengkisahan Ashabul Kahfi. Allah menceritakan yang paling kemuncak, Allah menceritakan yang paling menarik, Allah menceritakan sesuatu yang boleh menggoyah kita, boleh tarik kita untuk mengikuti kisah mereka yang sebenar secara overall dan sepenuhnya. Awal-awal Allah datang kerana tu kemuncak dan klimaks. Di mana kehebatan kisah ni? Mereka tidur ratusan tahun. Kalau kita tidur sehari agak-agak, sehari cuba tidur paling banyak, jangan bangun-bangun, berapa hari boleh tahan? Agak-agak sehari pun sakit kepala dah tak? Sehari penuh pun sakit kepala dah. Ni ratusan tahun. Baik, di sini saya cuba nisbah dan relatekan untuk kita faham. Baik, tuan-tuan pernah tengok filem, tuan-tuan pernah tengok movie. Kalau kita pernah tengok filem, kita pernah tengok movie, ini adalah merupakan bentuk trailer. Faham trailer? Bukan trailer hak punggah beras itu dah. Bukan trailer hak punggah barang, trailer filem. Apa kepentingan trailer pada sesuatu filem yang akan diperkenalkan, sesuatu filem yang akan dikeluarkan, sesuatu filem yang akan ditayangkan? Untuk menarik netizen dan warga luar seperti kita, bila tengok trailer ni dapat menarik kita nak suruh pi tengok filem ni di Pawagam, nak suruh beli tiket pi tengok kat mana-mana. Contoh, rata-rata hak duduk depan saya ni lebih kurang bayar saya lah 40-an, 50-an. Jadi kita ambil contoh hak mudah, filem James Bond. Jadi tak kira lah James Bond hak sejak zaman siapa? Sean Connery ke, zaman Roger Moore ke, zaman Timothy Dalton ke, zaman Pierce Brosnan ke, zaman hak terbaru pun, biasanya setiap filem tu akan keluar trailer. Biasanya minit trailer ni panjang ke pendek? Pendek je, seminit, seminit setengah. Biasa kalau James Bond dalam setiap trailer filem baru dia akan tunjuk yang klimaks, yang kemuncak, yang menarik. Bak kejar mengejar, bak tembak menembak, bak bom mengebom, bak pergaduhan, hang tumbuk aku tendang hang. Pasal apa dia tunjuk trailer macam ni? Supaya kita tengok tu, best ni.
Jaspon hak baru, kejak mengejak saja-saja, tembok menembok saja-saja, bom mengebom saja-saja. Ni membangkit dan menarik minat kita nak pergi tengok. Padahal tengok overall 2 jam tu, hak sembang kedai kopi saja pun ada, aduk berjalan kot bira pantai pun ada, hak aktiviti dan action lain pun ada. Tapi why dia tunjuk hak menarik? Sebab nak menggugah kita, nak menarik kita mengikuti filem ni. Begitulah saya boleh umpamakan 3 ayat 10, 11 dan 12 ni, klimaks dan kemuncak kepada kisah ni yang paling hebat. Allah tidurkan mereka 300 tahun. Jadi ayat seterusnya tu baru Allah nak cerita kisah mereka yang sebenar. Kita jadi seronok, apa yang hebat ni? Kita nak ikuti step by step, langkah demi langkah. Baik, bila kita baca satu persatu, walaupun ayat ni ringkas, ayat ni simple, tapi dia mengundang pelbagai makna-makna yang tersurat dan tersirat. Allah sebutkan ayat ke-13, nahnu naqussu alaika naba'ahum bil haqq. Kami menceritakan kepadamu, wahai Muhammad, perihal mereka, kisah mereka dengan benar. Baik, ini adalah merupakan jawapan daripada Allah, sekaligus untuk menjawab persoalan yang datang, satu daripada 3 soalan yang dihadapkan pada Nabi. Jadi untuk bagi senang dan lebih mudah saya bercerita, saya nak tanya tuan-tuan, maklum atau belum sampai berita kepada tuan-tuan tentang asbabun nuzul bagi surah ni? Sebab surah ni turun pada Nabi, semua dah tahu atau belum tahu? Kalau semua dah tahu, saya pergi kepada cerita dia terus. Sebab tuan-tuan dah tahu ke ada yang belum tahu? Tahu ni. Ada yang belum. Baik, ringkas cerita. Ringkas cerita, kemuncak kepada penentangan terhadap dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Sejak awal Nabi berdakwah, ditentang, dilawan, dimaki, dihamun, dituduh macam-macam, dilabel macam-macam oleh pemuka-pemuka dan pembesar-pembesar musyrikin Mekah. Sampailah ke satu tahap mereka sendiri pun jadi bingung, mereka sendiri pun jadi pening. Macam mana? Telah datang kepada mereka perasaan macam ni. Contoh, kalaulah Muhammad ni hak hari-hari kita duk lawan dia, hak hari-hari kita duk tentang dia, hak hari-hari kita duk cari masalah dengan dia, kalaulah ditakdirkan Muhammad hak kita lawan dan tentang ni, dia bukan Nabi yang sebenar, dia bukan Rasul yang sebenar, tetapi dia hanyalah Nabi dan Rasul sebagaimana dakwaannya sahaja. Jadi tak ada masalah lah bagi kita kalau kita nak lawan, kalau kita nak tentang Muhammad yang macam ni. Sebab jadi Nabi dan jadi Rasul tu dakwaan dia saja, bukan sungguh, bukan betul. Tetapi bagaimana sekiranya kita yang hari-hari duk lawan dia, kita yang hari-hari duk tentang dia ni, dia tu Nabi hak sungguh, dia tu Rasul hak sungguh. Tak kena pula kita pula tu. Jadi daripada dalam keadaan pening ni, jadi dalam keadaan ni lagu mana nak tahu Muhammad ni Nabi hak betul ke, Nabi hak sekadar dakwaan dia? Maka mereka sepakat untuk menghantar utusan ke mana? Ke bumi Madinah. Masa tu disebut bumi Yasrib. Tuan-tuan harus faham, musyrikin di Mekah ni, mereka putus hubungan dengan wahyu, mereka putus hubungan dengan ajaran yang benar sejak zaman Nabi Allah Ibrahim sampailah Nabi Allah Ismail. Tuan-tuan boleh lihat dari sudut lajuran ini beberapa generasi dan hampir ratusan tahun. Tak ada dah Nabi yang mari jurai ini, jalur ini, kecuali yang terakhir nanti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam
masa yang sama, bila tak mari Nabi, bila tak mari Rasul, kitab juga tidak ada bersama mereka sebagai manual dan panduan dalam kehidupan mereka. Jadi bila mereka ada masalah yang berkaitan seperti ini, nak tahu Nabi yang sebenar, nak tahu Rasul yang sebenar, mereka terpaksa minta bantuan daripada bumi Yasrib. Kenapa? Kerana di Yasrib adanya orang-orang Yahudi yang mempunyai rabbai atau kita sebut sebagai ulama besar mereka. Dan mereka ini ada panduan, iaitu kitab Taurat sebagai pegangan, sebagai keimanan, sebagai kepercayaan dan sebagai sumber hukum bagi mereka. Dan mereka juga adalah kelompok yang paling dekat dan sinonim dengan sejarah Nabi dan Rasul yang kebanyakan datang daripada mereka. Jadi nak tahu Muhammad ni ada pattern Nabi sebenar, Rasul sebenar ke tak ada, kita kena tanya mereka. Jadi mereka menghantar dua orang yang dikira sebagai orang yang paling cerdik, orang yang berpelajaran di kalangan mereka, iaitu Nadar bin Haris dan Uqbah bin Abi Mu'ith. Jadi dua orang ni pergi ke Yasrib, jumpa dengan ulama Yahudi, jumpa dengan rabbai Yahudi. Cerita sikit tentang peribadi Muhammad, apa dakwaan dan pengakuan dia, bagaimanakah tutur kata dia, bagaimana kepribadian dia, adab dia, akhlak dia, ajaran dia, cerita sikit lebih kurang. Lalu kalau kamu nak tahu dia Nabi ataupun bukan Nabi yang sebenar, kamu bawa baliklah 3 soalan ni, ajukan pada dia. Kalau ketiga soalan ni dia boleh jawab, maka dia adalah Nabi dan Rasul yang sebenar. Dan kalau tiga soalan ni dia tak boleh jawab, bermakna dia adalah Nabi dan Rasul setakat dakwaan dia saja. Jadi apa dia soalan-soalan tersebut? Yang pertama, tanyakan kepadanya tentang sekumpulan pemuda yang beriman yang ditidurkan oleh Allah dalam sebuah gua. Cerita apa tu? Ashabul Kahfi inilah. Yang kedua, kisah seorang raja yang melang buana dari timur dan barat. Cerita siapa? Zulkarnain dan Ya'juj Ma'juj. Dan soalan yang ketiga berkaitan surah Al-Isra ayat 85. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanyakan kepadamu wahai Muhammad tentang persoalan ruh. Maka jawablah kepada mereka, ruh termasuk di dalam urusan Tuhanku. Jadi 3 soalan utama dan asas ni, Ashabul Kahfi, Zulkarnain dan persoalan ruh, balik kamu tanya Muhammad, kamu anggap dia ni Nabi dan Rasul yang sekadar dakwaan dia. Dia boleh jawab dia Nabi sungguh, dia boleh jawab dia Rasul sungguh. Jadi ayat ke-13 tadi untuk menjawab persoalan yang mana? Persoalan yang pertama. Ni kami nak cerita pada kamu wahai Muhammad kisah mereka yang sebenar. Baik, itulah tentang soalan yang pertama. Allah nak bagi jawapan pada Nabi Muhammad sekaligus menjadi isi dan butir perbicaraan kuliah kita pada malam ini. Baik, di belakang tu apa yang menarik ialah Allah menggunakan kalimah bil haq. Kami nak menceritakan kepadamu wahai Muhammad kisah mereka dengan benar. Jangan sesekali tuan-tuan dan puan-puan menganggap bahawa wahyu-wahyu yang turun sebelum ayat ni itu Allah turunkan kisah yang tak benar. Bukan cerita-cerita dan kisah sebelum ayat ni turun adalah kisah dan cerita yang palsu. Bukan. Maksudnya cuba lihat di sini. Kita perlu melihat kepada dari mana, sumber mana soalan ini datang. Soalan ini datang daripada siapa? Rabbai Yahudi.
ulama Yahudi. Yang jadi penengah orang perantaraan ialah dua orang duta tadi balik ke Mekah, jumpa Nabi, tanya soalan ini. Ini bermaksud apa? Ini bermaksud bahawa base the line of the story Ashabul Kahfi sudah ada dengan mereka. Bila mereka tanya soalan ni, suruh tanya pada Nabi Muhammad kisah tentang pemuda yang beriman, kisah tentang pemuda yang Allah tidur dalam gua ni sudah ada dengan mereka. Mereka cuma nak tunggu apa jawapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan soalan ini. Amat tidak logik bila kita tanya orang soalan dan kita suruh orang lain tolong tanya soalan. Bila orang bagi jawapan, kita sebenarnya zero tentang jawapan dia. Logik ke tak logik? Okey, contoh 2 campur 2. Saya sendiri pun tak tahu 2 campur 2 berapa. Okey, 2 campur 2 berapa? Kawan tu pun jawab 6. Kalau saya zero pengetahuan tentang 2 campur 2, bagaimana saya nak mengiyakan atau menyalahkan jawapan tu? Saya sendiri 2 campur 2 tak reti, 2 campur 2 tak tahu, 2 campur 2 tak ada jawapan. Jadi kalau orang jawab berapa sekalipun, bagaimana saya nak mengiyakan jawapan dia dan menyalahkan jawapan dia, sebab saya sendiri pun tak tahu jawapan apa. Kalau dia jawab 4, saya nak kata betul ke salah? Nak kata betul pun tak boleh, saya tak tahu 2 campur 2 berapa. Dia jawab 6, saya nak kata salah pun tak boleh, saya tak tahu 2 campur 2 berapa. Logik ke tak logik kita nak tanya soalan, kita tak ada jawapan. Kalaulah mereka tu tak tahu, contohlah, kalau mereka tu tak tahu tentang Ashabul Kahfi, tahu secara umum, kita ni tak tahu detail ni, tak tahu penuh ni, cuba tanya Muhammad lagu mana dia cerita. Kalau kita tak tahu detail sekalipun, kalau Muhammad jawab dengan betul ataupun Nabi Muhammad jawab tak betul sekalipun, lagu mana di sebelah kita nak mengiya dan menyalahkan, sedangkan kita tak tahu cerita dia lagu mana. Kalau Nabi Muhammad kata bukan tidur, dia relax-relax saja, bagaimana kita nak mengiya dan menyalahkan? Sebab kita pun tak tahu. Jadi maksudnya apa yang tuan-tuan faham di sini? Di sisi mereka sudah ada, tetapi perlu diberi peringatan. Bila ini berkaitan dengan periwayatan daripada Ahlul Kitab, orang Yahudi. Dalam Quran saya nak sebut tuan-tuan, ulama-ulama Islam ni menyenaraikan sifat-sifat, ciri-ciri, kriteria orang-orang Yahudi yang terhasil mereka ambil dapatan daripada ayat-ayat Quran. Ada 47 ciri, 47 sifat, 47 kriteria yang dimiliki oleh orang Yahudi yang Allah sebut dalam Quran. Antaranya yang paling menonjol ialah suka mengubah-ubah kitab yang diturunkan pada mereka. Padahal kitab tu wahyu yang datang daripada Allah. Meninggal dan berlalunya masa Nabi dan Rasul yang bawa wahyu tersebut atau Nabi-Nabi yang lain, mereka suka ubah-ubah. Ini bukan saya yang cakap, ini bukan ulama kita yang cakap. Allah bagi tahu sifat mereka dalam Quran. Mereka suka menambah-nambah antaranya, mengurang-urang antaranya, menghilangkan antaranya, menyelewengkan dan menyesatkan cerita tu. Jadi kalaulah ada Ashabul Kahfi dalam kitab mereka atau riwayat tu di sisi mereka, mungkin takut bercampur. Ada hak tambah, ada hak kurang, ada hak hilang, ada hak tak betul, ada hak tak benar, ada hak tak sahih. Jadi bila ditanyakan pada Nabi soalan ni, maka Allah menjawab, ni kami nak cerita pada kamu wahai Muhammad, kisah mereka hak sungguh-sungguh. Pasal apa jadi sungguh? Sebab Allah sendiri wahyu dan cerita pada Nabi. Hak mereka tu belum tentu lagi, takut ada unsur tadi. Faham? The base of storyline mungkin mereka ada, takut ni tambah, tu kurang, ni tambah. Biasa. Faham? Okey. Bila dah jelas bagi kita apa fungsi ayat ini, seterusnya menjelaskan siapakah mereka.
Siapa mereka? Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Mereka ni adalah para pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Simple, frasa ni mudah. Kalau kita baca, faham. Siapa mereka ni? Para pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Baik. Cuba tuan-tuan fikir dan selami. Sebab frasa ni berkait dengan apa? Berkait dengan konteks keimanan, konteks akidah, konteks kepercayaan. Dan surah Al-Kahfi ni ada 4 plot cerita. Ni tuan-tuan maklum kot. Dalam surah Al-Kahfi ada 4 plot cerita dipenuhi dengan 4 fitnah yang besar. Yang mana 4 fitnah ni banyak melanda dan banyak berlaku pada zaman kita di akhir. Yang pertama ialah fitnah pada akidah, fitnah pada keimanan dan kepercayaan. Ni yang Allah nak cerita tentang Ashabul Kahfi. Yang kedua, plot penceritaan kisah 2 pemilik kebun. Ni adalah plot cerita tentang fitnah harta, fitnah dunia, fitnah materialisme. Yang ketiga, kisah Nabi Allah Musa dan kisah Nabi Allah Khidir. Ni adalah fitnah ilmu dan pengetahuan. Dan yang keempat, Ya'juj Ma'juj dan Zulkarnain adalah fitnah kepada penguasaan, fitnah kepada kepimpinan. Baik, inilah 4 fitnah yang banyak berlaku pada akhir zaman kita. Akidahnya, material, dunianya, ilmu dan pengetahuannya, serta kepimpinan dan penguasaan. Baik. Sebab plot pertama tentang akidah, inilah tema sebenar yang Allah nak angkat. Menceritakan sifat pemuda ni, mereka adalah orang-orang yang beriman. Bila sebut mereka orang yang beriman, maka Allah nak kikis, Allah nak suruh kita tolak, Allah nak suruh kita nafi, Allah nak suruh kita buang benda-benda yang terkait dengan kesyirikan kepada Allah. Bila Allah angkat tema keimanan di sini, Allah nak tarik kita, gesa kita, buang benda-benda, unsur-unsur yang boleh bawa kita melakukan kesyirikan kepada Allah. Inilah bahana terbesar umat akhir zaman, syirik tanpa sedar. Baik, perhatikan, saya sebut tu ni supaya tuan-tuan boleh buat rujukan. Kalau kita melihat kepada ulama-ulama mufassirin, baik kalangan salaf, baik kalangan khalaf, dan kalau kita rujuk kepada tafsir besar yang muktabar atas nama tafsir Imam Tabari, tafsir Imam Qurtubi, tafsir Imam Ibn Katsir, tafsir Imam Baghawi dan imam-imam yang lain sebagai contoh, hampir peratusan besar di kalangan mereka mengatakan bahawa pemuda-pemuda ini adalah anak-anak kepada pembesar-pembesar dan penguasa pada masa itu. Nisbah hari ini, mereka adalah anak kepada menteri-menteri, mereka adalah anak kepada pegawai-pegawai kerajaan. Jadi tuan-tuan boleh nampak dan bayang di sini, anak pembesar, anak menteri, anak pegawai kerajaan, bagaimana corak kehidupan mereka, tuan-tuan boleh bayang. Mereka dipenuhi dengan kemewahan, banyak harta, mungkin pangkat macam-macam, kenderaan yang hebat-hebat, nisbah zaman kita lah ni, motor 2-3 biji, duit berlambak dalam poket, aset sana, aset sini, saham tu, trade in tu, trade ini, macam-macam. Tetapi keadaan mereka sanggup meninggalkan semua kemewahan ini, mereka sanggup meninggalkan semua bentuk-bentuk material dan keduniaan tadi, sanggup mereka lari daripada kejaran tentera-tentera kerajaan kerana nak menyelamatkan iman mereka.
selamatkan iman sesuatu yang tak boleh ditukar ganti, sesuatu yang tak boleh dibeli di mana-mana tempat, sesuatu yang tak boleh dipergadaikan dengan mudah. Itulah iman yang sebenar, itulah akidah yang mantap. Sanggup tinggal semua tu kerana nak jaga iman mereka. Ini adalah gambaran sesuatu yang saya kira susah nak dapat dan mungkin mustahil nak dapat pada dunia hari ini. Cuba katakan di depan saya ni tuan-tuan memiliki sifat tu. Sifat tadi lah. Anak pembesar, anak menteri, Porsche, Lamborghini, Bugatti, macam-macam. Motor tu, motor ni, motor tu, duit, aset banyak. Tapi segala benda ni katakan berkait rapat dengan unsur-unsur kemusyrikan kepada Allah. Tak boleh aku ni. Walaupun kaya, walaupun kereta banyak, aku kena tinggal, aku kena jaga iman aku ni. Siapa berani? Bukan masalah berani tak berani ni. Masalah akan ada tak manusia jenis yang sanggup meninggalkan semua benda ni kerana nak selamatkan iman dia. Tak ada satu apa pun, tak apalah, janji iman aku selamat. Saya nak kata mustahil, takut tak mustahil, tapi susah, sukar dan payah nak cari. Hambatan dan godaan dunia tu terlalu kuat. Baik, tu satu sisi. Sisi yang kedua ialah kita harus faham masyarakat dan rakyat mereka pada masa itu bergelombang dengan kesyirikan kerana pemerintah mereka menganjurkan rakyatnya, masyarakatnya melakukan penyembahan kepada berhala. Orang pada zaman tu rata-rata duk sembah berhala, salah satu unsur mensyirikkan Allah. Dan dianjurkan menyembelih korban-korban yang bukan lagi diniatkan atas nama Tuhan, tetapi diniatkan di atas namakan berhala-berhala tadi. Dan sistem yang berjalan dalam lingkungan dan kehidupan mereka adalah sistem yang taghut. Bila mereka ni anak-anak kepada menteri, tuan-tuan boleh rujuk kisah dalam tafsir, pada setiap tahun mereka akan keluar ke kota untuk meraihkan satu perayaan, satu pesta besar-besaran. Di sinilah sebahagian besar mereka sujud menyembah kepada patung-patung, bermohon, berdoa, berharapan di hadapan patung-patung, menyembelih korban-korban diniatkan di atas namakan kepada patung-patung. Satu bentuk masyarakat yang bergelombang dengan unsur kesyirikan kepada Allah. Jadi dalam hati mereka ni ada iman, lalu hati mereka membenci dan tidak suka perlakuan yang mereka lihat dan tatap di hadapan mata. Tapi sebab mereka ni minoriti, hak ramai-ramai itu selesa dah dengan normalize pada masa tu sembah berhala, hidup dalam kesyirikan. Tapi mereka ni tak kena sakan rakyat kita buat lagu ni, tak kena sakan duk sembah berhala, tak kena sakan duk sembelih atas nama berhala. Tapi dalam hati masing-masing simpan iman, simpan ketidaksukaan kepada perbuatan dan amalan. Lalu salah seorang daripada mereka meloloskan diri, bukan kata lari balik rumah dah, duduk jauh pada orang. Dia pergi satu tempat yang agak lengang, agak sunyi, duduk bawah sepohon pokok, tengok dari jauh. Dalam hati ni macam-macam, tengok gelagat, tengok kelakuan, tengok amalan masyarakat pada masa itu. Tak suka, tak seronok. Payah tuan-tuan kita nak cari hari ini satu orang yang mengasingkan, menjauhkan diri daripada benda yang unsur syirik dan dosa. Dalam satu majlis, mungkin macam-macam dalam tu kita jumpa. Awak geng kita seorang jauh dalam gelap di bawah pokok ni, dia tak suka dalam majlis kita ni, jenis terkinja-kinja, lompat-lompat, dedah sana, dedah sini. Kita nak cari hak macam tu tak jumpa dah. Tapi hak kita jumpa lagu mana? Sebab
Lepas makan tu dia nak pergi isap rokok. Tu banyak kita jumpa. Bukan kata nak selamatkan iman, dia tak suka benda. Orang ni cok sini duduk dalam gelap seorang-seorang. Lepas ni kalau kita jumpa, ni lebih kurang ashabul kahfi ni. Tidak ada. Tu nak apa? Contoh. Lepas tu mari pula hak lain. Hak lain tu asalnya mereka tak kenal pun, tapi punya sifat yang sama seperti mereka. Duduk tempat yang sama, mari seorang lagi, mari seorang lagi. Adalah beberapa orang duk main, hang tengok aku tengok hang. Hang kelih aku jeling hang. Dalam hati masing-masing ni tak tahu. Dia ni mari duk terasing, mari duk jauh ni sebab apa? Kawan ni pun tak tahu. Padahal hati mereka sama, tak suka dengan perlakuan masyarakat mereka. Akhirnya seorang buka mulut. Kita kena berlaku jujur, kita kena sepuk hak sebenar. Kenapa kamu mari sini, kamu mari sini, kamu mari sini. Aku mari ni sebab sekian. Oh, aku pun lebih kurang sama, tak suka tengok ni. Aku pun sama, rupanya mereka mempunyai akidah dan iman yang sama, tak suka dengan keadaan yang berlaku. Ringkas cerita, sikit cerita, akhirnya raja tahu. Bila raja tahu, raja panggil mereka untuk dengar dapatan, untuk dengar jawapan, untuk dengar pembelaan daripada mereka. Kenapa tak duduk dengan ramai-ramai? Kenapa tak buat seperti normal masyarakat yang lain? Kemudian tu ayat 14 lah, Allah memulakan cerita dialog penegasan tauhid dan iman mereka di hadapan raja yang zalim. Tu kena panggil sekali lagi. Bukan malam ni. Malam ni. Baik. Yang kedua, bila Allah guna frasa fityatun. Allah guna frasa fityatun ni para pemuda. Tuan-tuan, kita ada satu peribahasa pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Apa maksud peribahasa ni? Saya pun kalau salah betulkan saya peribahasa ke apa bahasa ke. Saya bukan guru BM ni, takut tersilap. Orang lain bukan boleh peribahasa salah pun dia komen beratus ke bawah tu. Ni bukan peribahasa ni ustaz, ni hak lain. Apa maksud dia? Kepentingan, kepemudaan dan kepemudian dalam satu-satu bangsa, satu-satu masyarakat, satu-satu negara. Kerana apa? Kerana satu masa yang muda inilah yang akan menggantikan generasi yang tua. Yang muda inilah yang akan menggalas jawatan. Yang muda inilah yang akan memegang tampuk kepimpinan seterusnya. Tuan-tuan tahu kenapa diangkat tema kepemudaan ini? Cuba tuan-tuan bayangkan, kalaulah anak-anak muda hari ini kita tidak asuh dengan didikan agama, kita tidak asuh dengan tarbiyah agama, kita tidak acuankan dengan acuan agama. Cuba tuan-tuan latih mereka, train mereka, tarbiyah mereka, didik mereka, acuankan mereka selain daripada agama. Latihlah. Satu masa dengan latihan ini, training ini, pasakan ini, punjakan ini, mereka akan membesar dan satu masa mereka akan memegang jawatan-jawatan penting. Agak-agak apa yang mereka akan kongsikan dengan rakyat-rakyat di bawahnya? Apa yang mereka pernah terima sebelum itu, itulah yang mereka akan kongsikan, itulah yang mereka akan sebar. Dan tuan-tuan, saya kira sudah ada jawapan. Kalau dia dilatih dengan didikan agama, tarbiyah agama, dia membesar dengan ruang lingkup ni. Bila dia naik untuk satu-satu jawatan, bila dia naik untuk satu-satu kepimpinan, itulah yang akan dikongsi dan disebarkan. Dan begitu jugalah sebaliknya, kalau dia menerima apa-apa yang pernah ditrain, disumbat masuk pada dia, itu jugalah yang dia akan kongsi dan sebarkan. Jadi rosaknya hari ini kepemudaan dan kepemudian kita, tunggulah merebak rosaknya kepemudaan dan kepemudian yang berterusan pada masa akan datang. Jadi sebab itulah Islam menerusi tema Al-Kahfi ini, nak suruh jaga sungguh-sungguh geng-geng muda. Perkuatkan mereka dengan tema yang Allah angkat ni, tema keimanan,
tema akidah, tema kepercayaan, jangan bagi goyah, jangan bagi mudah lentur. Bila mereka ada iman, pattern dia macam tadi, anak menteri ke, kaya ke, apa ke, mereka sanggup lari duduk dalam gua walaupun cuma nak jaga iman, tak berdekit. Boleh faham? Okey. Memang kita cakap tu senang, tapi nak laksana susah. Tapi itulah, kita nak jaga kepemudaan. Sebab apa nak jaga kepemudaan? Dalam ayat 8, ayat 9, tuan-tuan boleh tengok, Allah menceritakan kepada kita tentang dunia. Apa dia dunia? Dan siapa yang paling mudah dipengaruhi oleh konteks dunia? Orang muda. Saya tak nafi, geng tua pun hanyut sama. Tapi orang tua ni dia ada kematangan, pengalaman hidup, dia boleh fikir dah sikit. Tapi hak mudah terdedah kepada godaan dunia, orang muda. Hak mudah terhambat dengan hambatan materialisme, orang muda. Yang mudah terdedah dengan hawa nafsu, mengikut hawa nafsu, orang muda. Sebab orang muda ni pengalaman dia tak banyak, nisbah dia umur setahun jagung, kurang berfikir, banyak atau cepat bertindak. Tengok hari ini saja-saja apa yang ada berlaku dalam generasi kita. Bukan kata tak ada hak baik, contohlah saja-saja, duk relax, buka binatang ni, Facebook. Asalnya nak tengok pilihan raya je, tiba-tiba masuk video reel apa pula, budak-budak ni duk joget-joget terkinja-kinja. Tak ada jadi ni, tukar Instagram lah. Tukar Instagram pula, ni buka tudung, hak tu selak paha, hak tu nampak betih. Tak ada jadi ni. Telegram pula, hak tu duk mencarut apa, hak tu saja-saja. Mahu tak mahu, rasa nak marah atau hampa atau kecewa, itulah generasi-generasi yang ada dalam masyarakat hari ini. Yang ada tu sebab memang ada, tapi tak nafi hak baik ada, hak soleh-solehah ada. Tapi kebanyakan yang lalu Reels ataupun TikTok ke apa, hak jenis lagu ni. Lepas tu hak tumpang seronoknya, hak 40 hari muka. Ayat mulut tu, budak-budak ni macam-macam lah ni. Hati dia lah boleh. Tapi itulah hakikat yang berlaku kalau kita tak tarbiyah lebih awal. Hak saya sebut tu hak sedang berlaku. Kita tak boleh nak kata apa, nak tuju pada siapa-siapa, nak tohmah pada siapa-siapa. Saya kira ni ujian, musibah Allah atas kita semua, supaya kita jaga, didik anak-anak kita dengan baik. Kenapa kita kata ujian dan musibah? Takut satu masa Allah pula uji kita. Lah ni mungkin tak kena pada anak kita, anak perempuan kita, sepupu kita, anak saudara. Mungkin real, mungkin video hadut masuk anak orang lain. Satu masa, mana tahu, tiba-tiba awak tu keluar anak aku pula, awak keluar sepupu aku pula, awak keluar anak saudara aku pula. Ujian, musibah, dia tak kenal sesiapa bila Allah nak uji kita. Jadi masing-masinglah jaga diri masing-masing dan keluarga masing-masing. Sekadar peringatan bersama. Baik, cuba tuan-tuan tengok pula, berapa lama Allah tidurkan mereka? Berapa lama? Hak tahu? Berapa ratus tahun? $300 tahun ditambah 9. Jadi 300 tahun ke 309 tahun? Dah ditulis ayat tu 300 tahun kemudian ditambah 9. Jadi hak betulnya 300 tahun ke 309 tahun? Okey. Perbahasan ni panjang, wallahu alam, kita tak tahu rahsianya. Cuma ada sebahagian ulama menyebut 300 tahun tu adalah mengikut kaedah kitaran peredaran matahari. Kalau kira ikut kaedah peredaran matahari, orang panggil apa? Sistem solar kan.
Itu 300 tahun. Yang ditambah 9 mengikut kiraan dan kaedah peredaran bulan, dipanggil lunar system. Dia kena lebih. Jadi 309 tahun. 309 tahun. Sebab sistem ni 100 tahun ikut edaran matahari, kita kena tambah 3 tahun ikut peredaran bulan. 100 tahun ikut bulan jadi 103 tahun. 200 tahun ikut bulan jadi 206 tahun. 300 tahun ikut bulan jadi 309 tahun. Jadi diiktiraf kedua-duanya. Nak pakai kalender kiraan bulan, nak pakai kalender kiraan matahari. Baik. Memang kita tak tahu hikmah jumlah dan bilangan tahun Allah menidurkan mereka. Tetapi daripada carian-carian, dapatan-dapatan, pandangan pendapat, antara yang paling dekat dan hampir yang saya boleh kongsikan dengan tuan-tuan sebagai contoh. Sebagai contoh, kalau kita tengok 300 tahun, kadang-kadang kita terfikir, why tak kurang daripada tu? Pasal apa Allah tak tidurkan mereka 159 ke, 230 ke, 299 ke, ataupun tak lebih 600 tahun ke, 778 ke, 1000 tahun ke? Itu adalah rahsia Allah. Cuma bila ulama-ulama meneliti, 300 tahun boleh kita gapkan sebagai benchmark bangun dan jatuhnya sesuatu peradaban, bangun dan jatuhnya sesuatu tamadun manusia, bangun dan jatuhnya sesuatu ajaran agama, bangun dan jatuhnya sesuatu akidah dan kepercayaan. Contoh. Baik. Kalaulah mereka ini pemuda yang beriman. Okey, ini luar daripada tafsir. Saya mengajak tuan-tuan berfikir. Allah sebut mereka pemuda yang beriman. Mesti akan ada sumber ajaran, sumber mereka dapatkan keimanan tu. Dan kalau kita meneliti kepada timing sejarah ataupun kepada zahir literasi pada ayat-ayat Al-Quran, agak-agaklah mereka ni hidup yang paling dekat dan hampir dengan zaman Nabi dan Rasul yang mana? Kalau tengok kepada timing sejarah, tengok kepada penceritaan, agak-agak dekat dengan zaman Nabi dan Rasul yang mana? Ashabul Kahfi. Nabi Nuh, tak mungkin. Nabi Musa, tak. Nabi mana? Nabi Isa. Baik, di sinilah adanya pemecahan kelompok. Baik, pemecahan kelompok bermaksud macam ni. Ada sebahagian ulama berpandangan dan berpendapat Nabi Allah Isa zaman dia, timing dia mendahului Ashabul Kahfi. Maksudnya Nabi Isa mari dulu, mereka mari kemudian. Untuk kita katakan mereka ni hidup sezaman, semasa, menerima terus ajaran Nabi Allah Isa alaihissalam ni, saya rasa tidak. Faham maksud saya? Contoh zaman tu Nabi Isa duk ada lagi, duk ceramah lagi, duk mengajak lagi, duk berdakwah lagi. Mereka pun ada zaman tu, mereka ambil secara terus dan langsung ajaran tu daripada Nabi Isa. Ni tak akan masuk pada timing. Tetapi kalau Nabi Isa mari berdakwah, mari ceramah, mari mengajak, kemudian Allah angkat Nabi Isa, meninggalkan ajaran daripada murid-murid dia, dan mereka kemudian mengambil daripada murid-murid Nabi Isa, tu boleh jadi. Maksudnya ni hak pandangan kata kalau Nabi Isa datang dulu lebih daripada mereka. Satu. Pandangan yang kedua, mereka dahulu daripada Nabi Isa. Walaupun mereka dulu, tapi tak sempat dengan Nabi Isa. Okey, contoh, mereka hidup zaman mereka lari daripada kejaran tentera kerajaan. Masuk tidur dalam gua berapa ratus tahun?
Kita ambil hak senang lah, tak payah 99. Kita ambil hak umum. Allah tidurkan 300 tahun. Dalam tempoh tidur 300 tahun itulah barulah Maryam melahirkan Isa alaihi salam. Maksudnya Maryam melahirkan Isa, dia duduk tidur lagi. Nabi Isa membesar remaja, dia duduk tidur lagi. Nabi Isa mengajar, Nabi Isa berdakwah, mereka duduk tidur lagi. Nabi Isa kena fitnah dengan orang Yahudi dan orang Rom, mereka duduk tidur lagi. Allah angkat Nabi Isa kembali pun, mereka duduk tidur lagi. Sebab tempoh kelahiran Nabi Isa sehingga Allah mengangkatnya kembali cuma 33 tahun. Jadi sejak lahir sampai Allah angkat 33 tahun. Mereka ni tidur berapa tahun? 300 tahun. Jadi waktu tu semua berlaku dalam tempoh mereka tidur. Jadi waktu mereka masuk tu, Nabi Isa tak lahir lagi. Waktu mereka tidur tu berlaku semua tu. Dan bila 300 tahun baru bangun balik. Bila bangun balik sempat ke tak sempat? Tak sempat dah lah. Tapi ajaran yang ditinggalkan sempat. Sebab tu bila mereka nak pergi beli makanan di pekan, keadaan sudah berubah. Semalam Raja Zalim, keluar raja yang adil, raja yang beriman. Masyarakat sembah berhala, masyarakat mensyirikkan Allah. Tengok semua beriman, semua baik-baik. Tak boleh jadi ni. Dah tukar. Dalam tempoh berapa? Allah lenakan mereka, tidurkan 300 tahun. Sudah ada perubahan pada dua bentuk pemerintahan dan dua bentuk masyarakat dan amalan mereka. Ini yang saya nak maksud. Baik. Kalau kita nak ambil pandangan yang kedua, memanglah di sisi saya, pandangan saya agak kuat. Sebab apa? Sebab soalan ni ditanyakan oleh siapa? Orang Yahudi. Orang Yahudi. Kalau kata orang Yahudi tanya, mereka sama sekali tidak akan menceritakan, memperihalkan, meriwayatkan perkara-perkara yang ada kaitan dengan Nasrani dan agama Nasrani. Mereka tak akan cerita. Bayangkan kalau kita ambil pandangan hak pertama, ajaran dan iman mereka diambil daripada Nabi Isa, kemudian ajaran itu digelar ajaran Nasrani. Kalaulah mereka dinisbahkan demikian, dan pasti orang Yahudi ni tak akan tanya soalan. Sebab mereka cukup tak suka perihal sesuatu personality, perihal sesuatu tokoh atau mana-mana kumpulan sekalipun yang ada penisbahan dengan Nasrani dan agama Nasrani, mereka tolak lebih. Maksudnya tu kita nak ambil penguatan lebih kepada hak nombor dua. Nak suruh faham. Kalau saya lebih prefer untuk pilih ni. Sebab kita tak tahu hak sunat, tak menolak sekiranya hak nombor satu tu ada hujah-hujah yang kemas lepas ni kita baru jumpa ke, baru tahu ke, kita boleh tukar. Tapi secara literal menampakkan mereka bukan sezaman. Baik, tengok step by step ni paling penting ceramah malam. Mereka dikejar, okey. Allah tidur berapa ratus tahun? 300 tahun. Bila keluar, tengok masa saya cakap tadi, dia jadi benchmark 300 tahun ni, naik turun. Asal raja yang zalim, raja yang ekstrim, raja yang ganas, raja yang diktator, masyarakat yang musyrik. Lena 300 tahun, keluar tu Allah dah tukar. Raja yang beriman, masyarakat yang beriman, masyarakat yang soleh, yang baik. Baik, katakanlah dalam tempoh tu sebagaimana yang disebut Nabi Isa, dan itu adalah ajaran daripada Nabi Isa. Dan kita estimatekan Nabi Isa lahir 1 Masihi. Kerana tahun Masihi dinisbahkan dengan tahun kelahiran Nabi Allah Isa alaihi salam. Lahir 1 Masihi, umur 33 diangkat bermasuk berapa Masihi? 33 Masihi diangkat. Baik. Ajaran elok, ajaran baik. Lihat apa yang berlaku kepada ajaran Nabi Allah Isa 300 tahun kemudian. Di sini kita akan nampak. Asal tadi sebelum masuk gua macam-macam. Keluar gua 300 tahun elok. Selepas tu ajaran hak baik, ajaran hak soleh, ajaran hak elok ni 300 tahun kemudian apa jadi? Tuan-tuan pernah tak ikuti
peristiwa dalam sejarah yang disebut persidangan Nicaea 325 Masihi. Nicaea, N-I-C-E-A. Boleh Google, boleh cari persidangan Nicaea 325. Maksudnya diangkat 33, 325 tu 300 tahun kemudian. Di mana berlangsungnya persidangan Nicaea? Kalau dalam peta hari ini, dalam wilayah Turki. Tapi dulu bukan nama dia Turki, dulu dia adalah kerajaan Romawi Timur, yang kita sebut Byzantium Timur. Dan pada zaman itu 325, raja dan pemerintahnya adalah Maharaja Konstantin. Baik, apa yang berlaku? Yang berlaku ialah akidah, kepercayaan dan pegangan penganut agama Nasrani ataupun Kristian pada masa itu telah terpecah dan terbahagi kepada dua secara umum. Satu golongan berpegang dengan aliran Arius. Arius ni nama orang. Jadi atas nama tu, aliran ini dinisbahkan atas nama dia. Saya sebut dulu, golongan aliran Arius ni macam mana dia punya pemikiran. Nabi Allah Isa adalah hamba Allah, manusia, dan Allah memberikan jawatan dan pangkat kenabian dan kerasulan kepadanya, dikurniakan beberapa mukjizat. Dan dia adalah manusia, bukan Tuhan, bukan anak Tuhan. Itu golongan Arius. Satu lagi yang kontra, berlawanan dan bertentangan dengan golongan Arius, disebut golongan Athanasius. Golongan Athanasius, Nabi Allah Isa human, kemanusiaan dari sudut manusia dia. Maksudnya apa? Kalau dia mengantuk, dia tidur. Kalau dia penat, dia berehat. Kalau dia lapar, dia makan. Kalau dia dahaga, dia minum. Sifat dia, sisi kemanusiaan dia sama macam kita. Tapi sisi kebatinan dia, kerohanian dia, dia ni Tuhan, dia ni anak Tuhan, sistem Trinity yang kita tahu. Jadi agak-agak melalui penilaian tuan-tuan ni, hak betul golongan Arius ke Athanasius? Hak Arius itulah yang sama seperti umat Islam faham. Nabi Allah Isa makhluk manusia ciptaan Allah. Ada sisi kemanusiaan dia, tapi pangkat dia lebih daripada kita. Dia diangkat Allah, Nabi dan Rasul, dikurniakan mukjizat. Lalu atas dasar perpecahan ni, Maharaja Konstantin dia panggil, inilah persidangan yang disebut persidangan Nicaea 325. 2048 uskup, pedri-pedri besar yang alim, yang berilmu, yang berpengetahuan tentang ajaran agama dan akidah ni bukan sikit tuan-tuan. Depan saya ni sampai dah 200 sampai dah. Tak berapa nak sampai. Bayangkan 2048. Daripada hujah demi hujah, debat demi debat, dalil demi dalil diangkat, dibantah, dilawan, akhirnya dibuat pengundian. Daripada 2048, 1730 majoriti lah tu memilih golongan Arius. Arius ni apa? Hak biasa, hak macam Islam faham. 1730 yang pilih Tuhan, anak Tuhan, Trinity tu cuma 318 undi. Memang kalah Tuhan. Tapi Konstantin memilih yang minoriti. Ringkas cerita, panjang lagi. Bila dia pilih minoriti, hak ni distempel, hak ni digezet sebagai akidah sebenar dan akidah baru bagi umat Kristian, maka pada tarikh tersebut dapat faham bagi kita ajaran sebenar Nabi Isa sudah dirosak. Jadi inilah yang diterima hari ini di gereja-gereja, baik Protestan, baik gereja Ortodok, baik gereja Roman Katolik. Trinity itu menjadi akidah bagi mereka. Tengok, 300 tahun rosak dah ajaran sebenar Nabi Isa. Tempoh ni tuan-tuan.
Lihat, bila ajaran Nabi Isa yang sebenar dirosak, apa pula berlaku 300 tahun kemudian? Balik pula, tambah lagi 300 tahun. Apa pula berlaku? Apa yang berlaku 20 September 571 Masihi? 20 September 571 325, hampir kepada 600 tahun. Kita pundarkan 300 tahun kemudian. Apa berlaku? Selepas ajaran Nabi Isa ni rosak, diselewengkan 300 tahun kemudian, 20 September 571, apa berlaku tuan-tuan? 20 September 571, peninglah Ustaz. 20 September 571 adalah hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Apa berlaku 300 tahun kemudian? Allah membangkitkan Nabi dan Rasul yang terakhir untuk memurnikan kembali ajaran yang rosak 300 tahun sebelum. Jadi bila lahir Nabi Muhammad, ringkas cerita, melalui lisan dan wahyu yang diterimalah nak memadam dan menghapuskan kembali fitnah-fitnah terhadap baginda dan ibu baginda. Kalau dahulu ibu baginda difitnah mengandung kerana apa? Kerana berzina. Allah turunkan surah Maryam pada Nabi Muhammad, membersihkan nama baik Maryam. Dia bukan berzina, dia mengandung sebab sekian. Kami wahyukan kepada Jibril, dia mengandung. Tu cerita hak sunat. Kamu duk fitnah dia. Kemudian fitnah pula Nabi Allah Isa kena salib. Mari dalam surah An-Nisa, dia tidak dibunuh, bahkan tidak disalib, tapi kami mengangkatnya kembali kepada kami. Duk fitnah, sucikan kisah yang sebenar. Dia tak kena bunuh pun, dia tak kena salib pun, tapi kami mengangkatnya kembali kepada kami. Ketujuh, Tuhan anak Tuhan. Wa mari pula, inna masala Isa indallahi kamasali Adam khalaqahu min turab. Sesungguhnya hakikat penciptaan kejadian Adam samalah seperti kejadian Isa samalah seperti Adam. Dua-dua kami menjadikannya daripada unsur tanah. Nabi Adam pun kami jadi unsur tanah, Nabi Allah Isa pun kami jadi unsur tanah. Kalaulah kamu nak mengangkat martabat Isa kepada martabat ketuhanan kerana dia hanya mempunyai jalur ibu, tidak pada jalur bapa, siapa hak lebih aula diangkat jadi Tuhan? Kalaulah kerana dia hanya ada mak, tak ada bapa, oi, dia ni Tuhan, anak Tuhan, siapa lagi layak untuk jadi Tuhan? Nabi Adam lah, mak tak ada, bapa tak ada. Patut hatu lagi layak angkat jadi Tuhan. Tapi tak, dua-dua tu makhluk ciptaan aku. Dua-dua hamba aku, dua-dua aku jadikan daripada unsur tanah. Jadi Allah nak sucikan, nak bersihkan nama Nabi Allah Isa alaihi salam. Tapi tuan-tuan kena ingat, selepas Nabi berdakwah, sampailah turun ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Islam ni sempurna. Apa yang berlaku 300 tahun kemudian? Lepas elok dah Nabi sempurnakan agama ni. Nabi sebut sebaik-baik kurun adalah kurun aku. Maksudnya zaman Nabi, zaman sahabat. Summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Kemudian kurun selepasnya, kemudian kurun selepasnya. Kurun Nabi, kurun selepasnya, kurun selepasnya. Berapa kurun? 3 kurun. 3 kurun berapa ratus tahun? 300 tahun. Yang terbaik zaman Nabi, zaman sahabat, 2 kurun selepasnya. Tu zaman terbaik. Tapi lihat apa berlaku selepas tu. Tuan-tuan, apa berlaku kepada agama Islam yang Nabi ajar dan Nabi bawa? Saya tak mau sebut secara spesifik kerana dia mari itu tidak sama. Contoh, Khawarij lepas dengan Muawiyah baru muncul, Syiah zaman Ali muncul. Tapi secara umum nak habaq, lepas 300 tahun itulah segala maknika ajaran dan perkara yang sesat dan menyeleweng masuk. Syiah masuk, Mu'tazilah masuk, Qadariyah masuk,
Jabariyah masuk, Jahmiyah masuk, Karamiyah masuk, falsafah-falsafah daripada Yunani diterima masuk. 300 tahun. Dan setiap 100 tahun melalui hadis Nabi diangkat seorang mujaddid. Dia bukan pembaharu sebenarnya, pemurni kembali ajaran Nabi. 100 tahun dimurnikan, 100 tahun dimurnikan. Ada ulama-ulama yang diangkat oleh Allah, ada individu dan tokoh yang diangkat oleh Allah memurnikan kembali ajaran. Dah tu duk keluar lagu ni, hak ni keluar lagu ni, hak ni keluar lagu ni, hak ni keluar lagu ni. Itu yang berlaku selepas 300 tahun. Baik. Poin yang paling penting di sini, bila itu berlaku, tuan-tuan, saya sebut gap benchmark 300 tahun ni untuk satu benda yang kalau tuan dah terfikir atau tuan belum terfikir, sama-sama kita renung. Saya melihat sekiranya sesuatu ajaran, sekiranya sesuatu doktrin, walaupun ajaran dan doktrin ni salah, ajaran dan doktrin ni tak betul, ajaran dan doktrin ni tak sahih, ajaran dan doktrin ni mengarut sekalipun, ajaran dan doktrin ni menyeleweng sekalipun, kalau dia sentiasa disumbat, dia sentiasa dicucuk, dia sentiasa dimasuk, dia sentiasa kita sebut apa orang nak buat rumah, yang kita nak buat rumah tu hak ketung ketang sebelum buat bangunan tu, di piling tu, dalam tempoh ratusan tahun, walaupun salah, tak betul, silap, mesti ajaran ni akan ada pengikut dan berkembang. Dan bila berlalu tempoh masa yang hampir ratusan tahun, dia sudah sukar untuk dibuang. Tuan-tuan nak terima atau tak terima, itulah hakikat yang kita hadap. Contoh kita kata, yang paling benar kalau kita nak menganggap itu adalah ahlu sunnah wal jamaah. Bagaimana pandangan anda tentang Syiah? Kalaulah tuan-tuan menganggap Syiah tu sesat, Syiah tu menyeleweng, dia muncul awal lagi. Tapi bila benda ni, kalau dia salah, dia menyeleweng, doktrin, ketung ketang, ni dah 2024, dia hilang ke duk ada lagi? Tanya tuan-tuan, dia hilang tengah jalan ke, dia hilang sekerak jalan ke? 2024 berlambak lagi Syiah duk ada. Tengok, susah dah nak buat. Walaupun kita kata ni sesat, walaupun kita kata ni salah, sampai 2024 dia duk ada. Nak buang payah dah. Kalaulah kita nak kata Mu'tazilah sesat dan menyeleweng 300 tahun selepas Nabi tinggalkan sampai 2024, ada lagi dah? Ada lagi tuan-tuan. Sesat dan menyeleweng pun duk hidup lagi kalau ada orang duk pasak hari. Qadariyah, Jabariyah duk ada lagi. Semua duk ada lagi. Bahkan ajaran sesat tak tahu mari mana pun duk doktrin ni, duk doktrin hebatnya, mukjizatnya, boleh pisah, boleh apa pun, duk tong kepada pengikut dia, dia tetap akan ada dan susah nak buat. Baik, contoh paling mudah. Tengok, anda kira apa ajaran yang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail terapkan kepada umat dia? Pastinya mengesakan Allah, jauh daripada kesyirikan. Selang kedua-dua baginda meninggalkan umat di Mekah, Jurhum memerintah. Sampai masa Jurhum kalah, pemimpin Bani Khuza'ah mengambil tampuk pemerintahan. Zaman Bani Khuza'ah inilah sejarah pemula kepada sejarah kemasukan berhala ke Mekah. Sebelum tu tak ada orang sembah berhala. Kawan ni siapa? Amru bin Luhai Al-Khuzai. Bila dia jadi pemimpin Mekah, dia pergi ke Balqa. Mana Balqa? Syam. Di sana dia melihat masyarakat di Balqa sembah berhala. Sembah berhala kat Mekah tak ada macam ini. Bila dia nak balik semula ke Mekah, alang-alang aku nak balik, buat mai kat aku, sekok aku nak balik ke Mekah. Mungkin dia saja ke suka-suka. Kawan tu bagilah sekok. Inilah sejarah patung Hubal, patung yang dibuat daripada batu akik merah yang dibawa balik oleh pemimpin Khuza'ah masa tu
balik ke Mekah. Bila balik ke Mekah, ditempatkan dalam Kaabah. Bila tiba musim haji, dia keluarkan patung Hubal tadi, letak depan pintu Kaabah. Bila habis orang tawaf 7 kali, dia start dah. Duduk depan patung tu, minta. Duduk depan patung tu, doa. Duduk depan patung tu, berharapan. Asalnya apa? Pas tak lama, bila budaya ni dinormaliskan, bani tu pun, takkan patung satu je, kita bani kita pun kena buat satu, kabilah kita pun kena buat satu, suku kita kena tu, ni ada masing-masing. Suku ni patung nama ni, suku ni, akhirnya banyak. Last kali kalau tuan tengok sejarah 8 Hijrah, waktu Nabi nak membersihkan kota Mekah dalam Fathu Mekah, masuk dalam Masjidil Haram, ada berapa patung? 360, tak boleh bayar. Hari ini kita boleh tengok patung dalam kuil, dalam rumah ibadat agama lain, tak boleh letak dalam kepala. Masjidil Haram tempat kita tawaf, Masjidil Haram tempat kita sa'i, Safa Marwah tu dulu 360 patung duduk dalam. Yang akhirnya pada hari tersebut disuci, bersihkan, dibinasakan segalanya oleh Nabi. Tuhan alam, hak luar wallahu alam dah. Jumlah banyak mana? Baik. Bila benda ni dah jadi normal, masyarakat pun tengok menjadi satu normalize. Berapa ratus tahun, berapa ratus generasi, Allah lahirkan Nabi Muhammad. Ni pun ayat tu faham dah, tapi takut geng-geng bengak ni, Allah lahirkan Nabi Muhammad. Sesat dah ustaz ni. Tak boleh kira lah ni. Dia nak cari ayat-ayat tu. Maksud Allah melahirkan tu, Allah mengutuskan. Allah bukan jenis lam yalid wa lam yulad. Payah ni, saya kena, kita teringat tu kena cakap counter terus. Netizen sekarang bukan boleh ambil kira ni. Dia nak tumbuh hak jenis lagu ni, nak cari hak ni tak ada salah, hak ni tak ada salah. Hak ujung-ujung ni Allah melahirkan Muhammad. Yes. Yes, tak ada Allah. Tu dah. Faham? Tuan-tuan faham dah ada depan ni. Masalahnya kita nak terang balik hak orang dia buat kerak-kerak catat. Baik. Bila Nabi nak cerita hak sebenar, wahai kaumku, sembahlah kepada Tuhan yang Esa. Jangan buat benda syirik. Benda ni adalah syirik kepada Allah. Semua sepakat terima hak Nabi cakap ke, Nabi kena lawan, Nabi kena tentang. Jangan tuan. Asalnya tak ada sembah berhala, buat balik sekok saja. Tapi lama kelamaan bila dia berkembang biak dan jadi normalize dalam masyarakat, kita hak bangun nak cerita hak sebenar jadi salah. Kita bangun nak cerita hak sebenar yang kena lawan. Kita bangun nak cerita hak sebenar yang kena maki. Bila dah jadi normalize. Dan tuan-tuan akan lihat normalize ini mungkin pada zaman tuan-tuan dan pada masa akan datang. Benda-benda yang tuan-tuan fikir, ni kalau sebenar ni agama tak suka ni, kalau sebenar agama marah ni, kalau sebenar agama kata haram ni, kalau sebenar agama kata berdosa ni. Tapi tuan-tuan tengok benda tu dah jadi normal dalam masyarakat. Tapi kalau ada orang tegur, kalau rasa kita hak kena maki, kita hak kena marah, kita pula jadi salah. Itulah yang akan berlaku. Hari ini tuan-tuan tegurlah hak mana-mana kata sesat tu, hak mana-mana kata menyeleweng tu, hak mana-mana kata hak lu lari daripada Ahlus Sunnah tu. Pasti tuan-tuan akan ditentang balik oleh kelompok dan golongan mereka. Sebab dia dah jadi normal. Jadi sebab itulah Nabi sebut zaman kita ni zaman tak reti dah, kita nak beza, tak tahu nak beza hak mana betul, hak mana tak betul. Pi dengan ani berasa betul dah, pi dengan ani lain dia hilang jawapan kawan ni, rasa hak ni pula betul. Dia pi pula kat lain, dua-dua rasa sebelum ni tak betul, hak ni rasa sedap lagi, tak tahu hak mana lah. Jadi tuan-tuan kena ingat, clue Allah letak paling awal di depan tu, alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya Nabi Muhammad Alkitab Al-Quran. Allah sebut sifat Al-Quran apa? Walam yaj'al lahu 'iwaja, yang tidak ada kebengkokan di dalamnya.
Maksudnya ajaran yang Allah turunkan pada Nabi ini lurus, benar, betul, straightforward. Tapi akan ada yang datang untuk membengkokkan ajaran. Akan ada yang datang untuk U-turnkan ajaran ni, masuk simpang ajaran ni, kona baring ajaran ni, tak bagi kita pergi straight. Sebab tu Allah Allah suruh kita berpegang dengan Quran, berpegang dengan sunnah dan hadis Nabi. Sebab satu masa akan ada tangan-tangan manusia yang membengkokkan ajaran pada setiap masa, setiap zaman, oleh pelaku-pelakunya yang sudah ditentukan. Ni Mr. D tak keluar lagi ni. Nanti Mr. D keluar, lagi fitnah besar. Dia lagi akan membengkokkan ajaran ni. Dan masa tu mungkin tuan-tuan akan lihat normalize kemusyrikan berlaku di depan mata. Cuba tuan-tuan fikir, mungkin saya ni overthinking sangat kot. Sebab bagi saya, untuk umat Islam ni nak jadi musyrik, kalau nak suruh dia sembah berhala, satu benda yang susah. Maksudnya hari ni hang kena sembah berhala, nak suruh dia tunduk, dia tak akan tunduk pada berhala. Dan jangan kita rasa sedap, oh tu dulu musyrik, okey dia buat sembah berhala lah. Zaman Nabi yang puja apa, okey dia buat sembah berhala. Aku jauh sekali nak sembah berhala, mana ada kemusyrikan pada diri aku. Boleh tak tuan-tuan berfikir, kalau musuh-musuh ni mengubah bentuk kemusyrikan, kalau nak suruh orang Islam ni tunduk kepala, dia tak akan tunduk, dan kita akan tundukkan dia dalam bentuk yang lain, sehingga dia terkeluar daripada Islam yang benar dan bergelumbang dengan kesyirikan yang dia tak sedar dan dia tak perasan. Maksudnya kesyirikan bentuk baru, bukan lagi patung-patung berhala, berhala-berhala bentuk yang lain. Jadi benda tu jadi norma. Kita dah puasa, kekal beriman. Kita dah puasa, kekal bertakwa. Kita dah puasa, tak musyrik, tak munafik, tak apa, tak ni. Rupanya kita dah hanyut dengan gelombang fitnah yang dimunculkan oleh. Berapa dah? 9 suku boleh berhenti lah. Serap dah tekak saya ni. Sebab saya nak cepat juga malam ni. Jadi sekejap lagi kita nak semayang isyak dulu kan. Semayang isyak, lepas tu boleh belah lah. Saya lah boleh belah, tuan-tuan duduk situ ha. Biasalah datang jangan sekali dah. Orang tu nak jumpa, orang ni nak kenin, orang tu nak ni, macam-macam lah. Sehari saja, esok nak balik lah. Esok saya nak balik terus lah. Sebab malam esok ada dekat Masjid Raub pula, Raub Pahang. Ada orang nak belanja dia bayar lah tu pun. Okey, saya berhenti di sini. Mudah-mudahan ada iktibar, ada manfaat bersama, terutama kepada diri saya yang bercakap dan berbicara di hadapan tuan-tuan. Seterusnya moga-moga juga ada iktibar, faedah dan manfaat untuk tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sama-samalah kita memuhasabah diri kita, menjaga iman, kepercayaan dan akidah kita berterusan kepada Allah sampailah kita kembali menemui Tuhan dan pencipta kita. Di samping kita sama-sama menjaga dan mengawal diri kita serta anak-anak kita daripada terjebak dengan perlakuan-perlakuan yang jauh daripada landasan dan lunas-lunas agama. Mudah-mudahan Allah mendengar, mudah-mudahan Allah memakbulkan doa dan permintaan serta harapan kita pada malam ini, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.